Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai orang yang mendakwa diri berilmu, jangan engkau mengambil ilmu dari kuasa dirimu, tabiatmu dan syaitanmu. Jangan mengambil dari kuasa wujudmu atau dari kuasa riakmu dan nifakmu. Kezuhudanmu pada zahir itu memang nyata, tetapi keinginanmu pernah berselekeh pada batinmu. Ini adalah zuhud yang batin dan palsu, yang nanti engkau bakal diseksa Tuhan kerananya. Apakah engkau mahu menipu Tuhan Azza wa Jalla, padahal Dia Maha mengetahui tentang dirimu, baik di masa khalwatmu, yakni sunyimu, ataupun di masa terang-teranganmu. Dan Dia juga mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Tiada apa pun yang tertutup atau terbuka ataupun terlindung pada Allah Ta'ala. Ucapkanlah, alangkah malunya aku, alangkah celakanya aku, alangkah buruknya sikapku. Betapa Allah dapat melihat semua perbuatanku di siang hari atau di malamnya. Dia melihat semua itu padahal aku tiada sedikit pun merasa malu kepadanya. Lantaran itu, hendaklah engkau bertaubat dari perbuatan burukmu itu, dan dekatkan dirimu dengan menunaikan semua yang fardu ke atas dirimu, serta tinggalkan segala larangannya. Tinggalkan semua dosa, baik yang zahir maupun yang batin. Kerjakan semua kebaikan yang zahir untuk menyampaikanmu ke pintunya. Dekatkan dirimu kepada Allah, nescaya Dia akan menyayangimu dan membuat orang lain juga menyayangimu. Mula-mula Dia, yakni Allah, akan menyayangimu tanpa ikut makhluknya. Kemudian Dia, yakni Allah, akan memindahkan kesayangan itu kepada makhluknya. Dan jika engkau disayangi oleh Allah dan para malaikatnya, kelak Dia akan memaksa orang lain turut menyayangi dirimu juga, kecuali orang-orang yang kafir dan munafik. Maka mereka tiada akan memuafakati Allah Azza wa Jalla dalam menyayangimu. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita menjelaskan betapa pentingnya kita belajar, menuntut ilmu, kerana ilmu adalah cahaya yang memimpin kita, yang mengeluarkan kita daripada kegelapan kehidupan dunia dan akhirat. Ilmu juga sebagai imam yang kita ikuti untuk memandu kita kepada keredaan Allah Ta'ala. Dan ilmu juga, sebagaimana kita jelaskan, merupakan satu daripada tanda kasih sayang Allah. Bila mana Allah Ta'ala sayangkan seorang hamba, maka diberikan kefahaman ilmu. Yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah beri dia faham agama. Dan kita juga telah menyebut tentang ilmu ini perlu diamalkan dan perlu ikhlas.
Kalau ilmu ini tidak diamalkan dan tidak ikhlas, maka dia menjadi wabal, musibah ke atas empunyanya. Sebagaimana disebut oleh Abu Darda bahawa orang alim itu akan diseksa 7 kali ganda kecelakaan menimpa mereka berbanding orang jahil. Maka kesungguhan kita menuntut ilmu merupakan salah satu daripada agenda kesibukan diary kehidupan kita. Ilmu bukanlah yang kita namakan sebagai bila ada waktu lapang, part time, atau perkara yang kesampingan. Dia adalah agenda kesibukan kita setiap hari. Antara benda-benda penting dalam hidup yang kita akan menolak yang lain kalau bertembung dengannya ialah menuntut ilmu. Maka ini kesibukan kita menuntut ilmu. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in menjadikan ilmu sebagai kerja utama sebelum kerja mereka di pasar, atau kerja mereka di kebun atau di ladang, atau kerja mereka dalam perniagaan, di dalam semua hasil usaha kehidupan duniawi. Dan Nabi SAW sebagai muallim, guru utama. Sehingga Rasulullah menyatakan, innama bu'ithtu mualliman, aku dibangkitkan sebagai guru untuk mengajar. Dan kita tahu bagaimana Rasulullah SAW memperuntukkan waktu yang banyak untuk mengajar para sahabat, membentuk para sahabat. Cukup buktinya ialah hadis-hadis Nabi yang banyak yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jutaan hadis. Tidak pernah ada mana-mana pemimpin dunia yang meninggalkan ilmu kepada pengikutnya. Tidak pernah. Melainkan mereka meninggalkan mitos, legenda, cerita yang mungkin karuk maruk yang tak ada benarnya, atau sekadar untuk mengagungkan zaman itu, tidak lebih pada itu. Tetapi baginda sallallahu alaihi wasallam satu-satunya pemimpin, bukan rasul, yang segala ilmu baginda dicatat. Sehingga kata Abdullah bin Amri bin Al-As, ya Rasulullah, aku mencatat darimu dalam keadaan suka dan dalam keadaan marah. Nabi kata, ya, catat. Suka aku pun benda yang Allah suruh, marah aku pun Allah suruh. Maka catat, dan kadang aku redha ataupun aku marah. Maksudnya kalau ketika Rasulullah marah juga catat ilmu tu. Sebab tu kita ada riwayat hadis tentang Rasulullah marah orang tu, marah orang ni. Kerana ia ilmu. Ia bukan emosi. Maka ini bukti bagaimana ilmu adalah agenda utama kita. Dia bukan satu peringkat macam kita lalui dengan pengalaman pembelajaran di sekolah, tadika, sekolah rendah, menengah, universiti, habis. Bukan. Dia perjalanan hidup sampai kita mati. Sebagaimana kata Hasan al-Basri, selagi mana dia ada nyawa, maka dia mesti belajar. Dan dia layak belajar. Waktu beliau ditanya, Tuan Guru, seorang yang berumur 80 tahun, apakah dia masih kena belajar? Lalu kata Hasan al-Basri, ya, selagi mana dia hidup. Sebab ilmu ini kehidupan seumpama makan dan minum. Kata orang umur 80 tahun, kena makan tak? Kena. Tak kira dia mungkin cuma makan bubur ke, dia cuma makan cornflake ke, dia cuma makan benda simple, tapi dia akan makan. Tak kira dia makan ikut wayar ke, ikut salur paip, masuk cocok ke hidung, susu, atau masuk ikut lalui air, glukos dan sebagainya. Tapi dia makan. Sama juga ilmu. Kalau kita tak boleh cara macam orang muda, cara orang tua. Baik, bila kita tahu tentang kesibukan utama ilmu, dia apa yang ditegur oleh Syekh Abdul Qadir pula. Dia kata ilmu kita bukan ambil dengan kuasa diri kita. Bukan ambil dengan tabiat kita, dengan syaitan kita. Tetapi kita mengambil ilmu dengan adab, dengan akhlak, dengan peraturan, dengan manhaj. Maksudnya kalau seorang mengambil ilmu tadi kerana nafsu dia, maka dia pun nampak ilmu untuk dia kaya. Ilmu untuk dia kalahkan orang. Ilmu untuk dia debat dengan orang. Ilmu untuk dibodohkan orang. Ilmu untuk dia angkat diri dia mengatasi orang semata-mata. Maka dia lupa ilmu itu untuk dia mencari keredaan Allah. Sebab tu jangan ada pengaruh diri dalam menuntut ilmu. Kalau ada pengaruh-pengaruh diri, ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir,
iaitu daripada kuasa dirimu. Maksudnya penentuan tu kita tentukan. Kenapa saya belajar? Oh, saya belajar ni supaya member saya respect kat saya. Oh, saya belajar ni supaya senang. Saya nak tegur orang. Jangan lagi orang tegur saya tegur orang. Saya pun dah ada Facebook, saya nak tegur orang ni. Saya dah belajar ni. Saya pun buat satu YouTube untuk tegur orang je kerja saya. Seperti saya tak salah. Atau kita belajar dengan kuasa diri kita dengan maksud untuk memunculkan diri kita. Atau kita sebut syuhrah. Kita nak glamour lah. Biar orang tahu kita ni berilmu. Maka itu bukan cara kita belajar. Apatah lagi pengaruh syaitan, pengaruh tabiat. Tabiat ni macam mana? Ya ustaz, orang belajar, saya belajar. Tapi kenapa belajar? Saya pun tak tahu. Orang datang kuliah, saya pergi kuliah. Macam anak-anak kita lah kalau pergi sekolah. Kenapa pergi sekolah? Mak suruh pergi sekolah. Pagi mak hantar, balik mak ambil. Tak pergi mak marah. Itu tabiat kita, kebiasaan. Kita bukan belajar kebiasaan tadi. Lepas tu dalam hadis Nabi SAW menyatakan, man ta'allama al-ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'urdan min ad-dunya lam yajid 'urfal jannah yaumal qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu yang sepatutnya mendapat redha Allah, tetapi dia belajar untuk mendapat habuang dunia, dia tak akan mencium bau syurga. Baik, kalau kita tengok Rasulullah SAW sebut, yang belajar suatu yang patut kita cari redha Allah, tapi kita nak benda duniawi, kita tak akan mencium syurga. Baik, apa ilmu tu? Ilmu agama. Tuan-tuan kalau belajar ilmu perkapalan untuk dapat dunia, tak apa, itu memang ilmu tu untuk dunia. Tuan-tuan belajar seni pertukangan biar kita dapat projek besar, dapat dunia, itu tak salah. Sebab itu bukan ilmu untuk kita cari redha Allah, itu ilmu untuk kita cari makan. Ilmu untuk kita cari redha Allah maknanya kita makin mendekat dengan Allah. Kita makin tahu cuai kita, dosa kita dengan Allah. Kita makin tahu matlamat hidup kita, kesudahan hidup kita. Kita tahu ke mana kita nak kembali. Kita tahu bahawa hidup ni tak lama. Ilmu yang menjadikan kita ikhlas kepada Allah. Lalu dengannya kita beramal siang dan malam. Dengannya kita beramal dalam kehidupan, dalam pertuturan dan juga perkataan kita. Tapi siapa yang mencari ilmu seumpama ini, ilmu untuk didik diri dekat dengan Allah, untuk mendapat habuan dunia, dia tak akan mencium bau syurga. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama'a wala litumaru bihis sufaha'a wala tukhayyiru bihil majalisa faman fa'ada zalika fannaran nar. Jangan kamu menuntut ilmu untuk berbangga dengan ulama. Biar siapa lebih ranking tinggi daripada ulama ini, siapa lebih tok guru. Atau kamu nak berdebat dengan orang bodoh. Sebab orang kalau cerdik, dia tak nak debat. Sebab dia dah tahu. Baik, kita nak tahu, nak debat ni, mana lebih baik, ni ke ni? Kita dah tahu dua-dua boleh. Debat apa? Orang alim dia tak cenderung untuk berdebat. Yang cenderung berdebat ni orang jahil, orang bodoh. Sebab dia cuma tahu satu benda. Maka dengan benda tu dia nak tegakkan. Kalau orang yang ahli, dia tahu benda ni khilaf ulama, ini ada mazhab Abu Hanifah, ini ada mazhab Maliki, ini ada mazhab Hanbali, ini ada mazhab Syafi'i. Ini ada pendapat ini. Sebab itu dia agak terbuka. Cuma dia tidak cenderung berdebat, bukan kerana dia jahil, kerana dia berilmu. Orang cenderung berdebat kerana kejahilan. Walhal benda tu dia pun dah tahu khilaf. Dia pun dah tahu benda ni khilaf untuk ulama. Bukan dia juga tahu khilaf itu bukan khilaf mu'tabar, atau bukanlah satu khilaf yang ada faedah untuk membicarakan tentang sesuatu perkara. Atau kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wala tukhayyiru bihil majalis. Dia belajar untuk dia memilih majlis-majlis. Di majlis tertentu dia akan pilih yang dia dapat untung lebih, yang dia mungkin dapat bayaran lebih, yang mungkin dia akan terselah, mendapat pangkat, kedudukan.
Ini majlis kat istana, ni dipilih. Memilih-milih majlis. Siapa yang melakukan demikian, fannaran nar, neraka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita letak suatu manhaj, satu cara yang jelas dalam menuntut ilmu. Tuan-tuan datang kuliah subuh, datang maghrib, kuliah isyak, ada tak satu manhaj? Atau kita katakan satu etika, atau satu yang kita namakan sebagai disiplin, tujuan, maqasid, matlamat. Kita mesti ada satu matlamat. Matlamat kita biar bermula daripada niat kita itu sendiri. An-niyah. Mesti ada satu niat yang kuat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Niat ini bermula kita tahu ia perintah Allah pada kita dan sebagai hamba saya ikut. Yang kedua, niat kita untuk kita berubah mendapat petunjuk. Yang ketiga, niat kita juga memimpin orang lain supaya juga mendapat petunjuk. Saya ada keluarga, saya kena pimpin keluarga saya. Saya ada kawan-kawan, ada sahabat, saya nak pimpin sahabat-sahabat saya. Saya ada niat itu. Saya belajar untuk menyampaikan pada orang lain. Tapi ia bermula daripada saya melihat pahala belajar tu. Kita tahu kelebihan pahala belajar yang disepakati oleh ulama. Belajar lebih baik daripada mana-mana ibadat sunat. Bukan kita bermudarasah, mengulang kaji satu pelajaran, satu topik ilmu, satu bab ilmu, lebih baik daripada qiyamul lail sepanjang malam. Kerana ilmu, Al-Imam Ibn Aqil, dia sepanjang malam berjaga untuk ilmu. Sehingga dia mengarang satu kitab yang setebal 800 jilid. Dia kesan daripada dia berjaga malam. Demikian juga Imam Asy-Syafi'i, sepanjang malam dia berjaga untuk ilmu. Al-Imam Muhammad Hasan Syaibani, sepanjang malam berjaga untuk ilmu. Ini Abu Yusuf, dia berjaga sambil letak satu bekas air. Kalau dia mengantuk, dia ambil, dia renjis. Dia renjis, dia kata mengantuk ini daripada kepanasan, maka perlu dipadamkan dengan air. Mengantuk inilah panas, dan bila kita ada kepanasan, maka kita pun akan mengantuk. Bila ambil air benda sejuk, kita akan bangun. Dia renjis pada wajah. Sehingga Abu Yusuf tak, ini kita pun kena praktikal ikut kuliah, letak air depan tu. Agak-agak rasa ngantuk, renjis. Kalau kita tak ngantuk, temas sebelah ngantuk, renjis dia pula. Kita main renjis pula. Jadi itu cara bagaimana mereka bersungguh-sungguh. Maka niat yang ikhlas tadi perlu ada. Niat melihat pahala, niat kerana nak baiki diri, niat kerana nak baiki orang lain. Kerana itu tuntutan. Khususnya kalau saya ni ketua. Saya ketua keluarga. Saya suami. Saya, kalau perempuan pula, saya ibu. Saya nak didik anak-anak saya dengan apa? Kita nak waris yang mak ayah kita punya, kita nak bebel anak-anak kita tanpa ilmu. Kalau dulu mak kita pencapaian ilmu setakat tu dia dapat, maka kita pun nak upgrade. Kaedah sama menyampaikan ilmu, walaupun anak kita kata kita membebek, tapi apa yang kita cakap semua ilmu. Apa yang kita cakap dia akan jumpa daripada di bilik guru atau di kelasnya. Mungkin dia akan jumpa universiti. Akhirnya dia kata, mak saya cakap sama dengan pensyarah universiti cakap. Berarti maknya orang berfakta. Mak dia orang berilmu. Maka kali ini dia pulang semula ke rumah dengan menghormati ibunya. Bukan sekadar kerana seorang ibu. Bukan seorang yang memang alim. Sebab kita ayah nak marah anak pun biar dengan ilmu. Kita nak tegur isteri kita pun biar dengan ilmu. Biar mereka tengok, apa yang suami saya cakap tu sama ustaz cakap kuliah subuh. Sama. Maka untuk lain kalinya bila dengar suami tahu suami dia beri ilmu, bukan marah pada dia. Tengok sama. Mak dia pun tengok sama. Mak saya cakap kat rumah pun sama macam ustaz cakap dalam kuliah. Rupanya sama macam ustaz cakap dekat kelas. Kenapa? Kita bawa ilmu untuk memperbetulkan orang lain. Maka ini dia punya penting ada niat. Sebab itu kata Abdullah bin Mubarak, awalul ilmi an-niyatu summa istima'u summa al-fahmu summa al-hifdhu summa al-amal summa al-nashar. Permulaan awal bagi satu ilmu ialah dengan niat. Niat baik.
Jadi kita dah quote kata-kata Syekh Abdul Qadir, belajar ni bukan kuasa diri kita, bukan kerana kita nak show off diri kita, bukan kerana nak menentukan dasar syahwat kita. Pertama, ilmu ini perlu diambil dengan niat dulu. Okay, niat dah betul, kemudian dengar sambil diam. Al-insat wastima'. Ilmu tak mungkin kita ambil dalam keadaan kita duduk sembang kawan-kawan kita dengar benda lain. Ilmu kena dengar betul-betul fokus. Sebab ilmu datang dengan rohnya. Kata ilmu-ilmu lain tak apa, sambil dengar lagu, tak apa. Tapi bila masuk ilmu agama tak, dia datang dengan ta'yid, datang dengan, kita katakan, rahmat Allah SWT. Sebab itu kalau kita fokus betul ilmu, kita nampak jelas ilmu itu sedang menegur kita, membentuk bila kita fokus. Lagi tinggi fokus kita, lagi kuat nurani ilmu. Ilmu punya nurani, nurani. Sebab itu kalau kita dengar sambil lalu, kita tak dapat apa. Tak terdengar. Maka Allah seperti jadikan apa yang kita dengar kunci kepada pintu makrifat. Itu dengar sepatah, fikirnya banyak, akhir berubah. Kerana ilmu ni ada nuraninya. Kerana itu, bila ilmu ni kita dengar, kita kena istima' atau al-insatu wastima'. Diam dan dengar. Kalau kita cakap je habis. Kalau kita duduk untuk ilmu, kita bercakap sembang sebelah kawan. Padahal tanya sebelah, lepas kuliah nak pergi mana? Tu je kita tanya. Kita dah terlepas ni. Sebab itu kita belajar daripada roh khutbah Jumaat. Khutbah Jumaat, kita nak kata diam pun tak boleh. Tengah-tengah kita dengar khutbah, kita tengok orang sebelah bising, kita nak sebut diam pun tak boleh. Waktu kita alih kepala kita, khutbah itu dah lari daripada kita. Maka kita tak dapat pahala Jumaat. Kenapa Rasulullah SAW sebut macam tu? Ya, kerana ilmu Allah Ta'ala ni dia ada ta'yid rahmani atau nurani. Dia ada satu keberkatan dari Allah. Sebab tu tuan-tuan, kita dengar ilmu, kita fikir. Saya dah sebut dia, ilmu yang kita dengar dia ni kunci pada pintu makrifat yang ada dalam diri kita. Bukan kunci kepada fitrah yang dah ada. Tuan-tuan semua dah baik, kita semua baik. Siapa kata kita baik ni? Allah kata kita baik. Rasulullah kata kita baik. Tapi oleh kerana kita dilekakan, dilalaikan, kita biarkan hawa nafsu menjadi imam kita, maka pintu fitrah yang kita ada terkunci. Fitrahnya apa? Semua orang nak jadi baik. Tanya siapa pun. Gangster, dia pun nak jadi baik. Cuba ajak gangster buat baik. Dia nak buat baik. Yang dia gangster lah, tapi dia pun nak buat baik. Dia pun nak derma, nak sedekah. Ni ada kumpulan gangster anjurkan mari berbuka puasa. Dia pun nak buat baik. Semua manusia nak buat baik. Itu fitrah yang ada, tapi fitrah itu terkunci sebab kita tak dengar ilmu. Lepas tu kita tengok bila orang tu dengar ilmu, fitrahnya kembali terbuka, makrifat kembali terbuka, dia boleh baik macam orang lain, sama. Dia pun dah semayang sah depan, dia pun rajin, sama. Kenapa? Itulah fitrah dia. Tak tahu ini fitrah kita. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis kursi, aku jadikan hamba-Ku semuanya hunafa, bersih, suci. Maka datang syaitan menyelewengkan mereka. Syaitan seleweng. Apa tidak, iblis dia sumpah depan Allah. Dia bukan sumpah depan mahkamah, depan Allah dia sumpah. Tidak ada sumpah paling besar melainkan sumpah di hadapan Allah. Kita sumpah guna nama Allah. Iblis sumpah depan Tuhan. Dia bukan sumpah bawah ni, kat langit. Ini sumpah yang tak mungkin dia melewati ataupun menyanggahinya. Sumpah dia apa? Nak sesatkan kita. Sebab itu pertama bila mana kita buat benda tak baik, baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana unsur pertama yang datang dalam menjadikan kita buat salah ialah syaitan. Itu unsur pertama. Kita banyak unsur-unsur. Kenapa kita jadi jahat? Kenapa kita buat jahat? Kita ada nafsu, kita ada pengaruh kawan, kita ada sebab dunia. Tapi unsur pertama sekali, ini kalau kita sebut ingredient ataupun kita katakan bahan-bahannya, dia ada bahan utama. Kalau tuan-tuan buat nasi ayam, apa bahan utama dia? Bahan utamanya beras tu sendiri. Tak jadilah nasi ayam, jadi mie ayam. Sebab dah tukar. Ini bahan utama dia.
Yang lain cuma membentuk dia. Oh, kita pun letaklah mentega sikit, kita pun letaklah halia sikit, daun pandang sikit, letak air rebusan ayam sikit. Tapi yang utamanya apa sebenarnya? Nasi itu sendiri. Yang akan dimakan apa? Halianya. Bukan halia orang makan, nasi tu makan. Begitu syaitan, bila berlaku kejahatan dalam diri kita, unsur pertama ada disebabkan kejahatan syaitan. Sebab tu kita cepat-cepat sebut auzubillahi minasyaitonir rajim. Tak tahu kita rasa nak enjar je dia, nak enjar. Rasa nak sepak dia ni. Sebut auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita ni ada wasangka buruk. Waktu mula datang wasangka buruk pada orang, sebut auzubillahi minasyaitonir rajim. Tengok orang ngendak kat kereta, ni pencuri ke ni? Sebut auzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kan owner kereta tu. Tapi kita ni cepat pencuri. Ini unsur pertama yang ada dalam kejahatan. Kalau kejahatan itu umpama masakan, saya kata ada dia punya main, dia punya benda yang utama. Kita benda jahat yang kita buat, imam kita jahat kita dengan isteri kita, jahat kita dengan suami kita, jahat kita dengan adik-beradik kita, jahat kita dengan jiran kita. Pertama dalam tu ada syaitan. Ketahuilah. Sebab itu bertawuslah. Sebutlah auzubillahi minasyaitonir rajim. Kita tuan-tuan kalau tak terkejut subuh, pertama dalam tu bahan yang menyebabkan kita tak subuh tu syaitan tu sendiri. Maka faktor lain datang engkau tidur lewat, tidur sebab bukan ekor kuat, sebab selimut tebal sangat, bantal mahal sangat, sebab kita tidur memang tak kunci jam. Dia yang lain tu dia datang secara sampingan. Yang utama memang syaitan. Dia akan kencing kat telinga kita biar kita tak dengar azan. Itu bahan utama yang ada, yang kita kena sedar dalam bila kita menuntut ilmu. Itu kita tahu. Kita tuan-tuan malas menuntut ilmu. Yang pertama sebab apa? Syaitan dulu. Barulah datang lain sebab ustaz tu mungkin mengajar kita tak faham, mungkin dia mengajar lama sangat, mungkin dia mengajar tak pakai kitab. Benda tu dia datang sebagai picisan, bukan benda keutamaan. Yang betul pertama syaitan. Jadi kita kena sentiasa tahu adanya syaitan di dalam kehidupan kita. Sebab tu ilmu ni kita dengar dengan teliti. Dengar. Dia ada nurani dia. Jangan sampai kita kelain. Syaitan akan bawa kita. Biar hilang fokus. Kemudian yang ketiga kata Allah Mubarak, kena faham. Niat, dengar, faham. Tuan-tuan faham macam mana? Biar ustaz kita cakap faham lah. Kalau ustaz kita cakap sejam, boleh faham 10 minit, okey lah. Kemudian sambil-sambil kita pun kan selalu jumpa kawan-kawan. Bincanglah, agak-agak kita boleh faham. Kerana sebahagian tu kita faham, sebahagian lagi kita tak faham. Maka kita berbincang. Tentang ini benda kontens yang kita bercakap dengan kawan-kawan. Tidak kita tak habis-habis cakap. Nak cakap apa ni? Kalau tuan-tuan jumpa kawan, kita nak cakap apa? Tak habis-habis cerita kita benda-benda biasa je. Sebahagian yang kita dengar, kita faham. Tadi saya dengar ustaz cakap macam tu. Oh, saya pun dengar juga tu. Mungkin maksud ustaznya begini. Lalu kita ada perbincangan. Maka orang yang bersahabat macam ni lebih rapat. Dan lepas faham apa yang kita patut buat, kata Allah Mubarak, hafal lah. Bukan kita nak suruh hafal banyak. Hafal benda penting. Khususnya benda yang kita akan beramal. Kita nak beramal benda ni, hafal. Lepas hafal buat apa? Beramal. Kita kena amal. Dan last sekali lepas beramal ialah kita nasyar, sebarkan. Artinya mulakan dengan niat, kemudian dengar dan diam, kemudian faham, kemudian hafal, kemudian amal, kemudian sebar. 6 perkara kata Allah Mubarak. Begitu cara para ulama salafus soleh. Begitulah cara orang-orang yang khalaful soleh. Itulah cara orang baik. Bagaimana dia belajar. Maka mereka membentuk, kita katakan, 6 peringkat ilmu. Kemudian bila Syekh Abdul Qadir kata, ilmu ini bukan kita ambil dengan kuasa riak atau nifak. Macam kita sebut, bukan ilmu tadi untuk kita tunjuk dan sebagainya. Dan ilmu ini bukan untuk membentuk tasannuh, yang ni sifat agama buat-buat, olok-olok zuhud, olok-olok warak, olok-olok, tak. Bukan kita warak kucing ke, kita sebut aling kucing, tak ada. Ilmu bukan kita ambil untuk kita tampar jadi hiasan. Tapi ilmu adalah roh kita. Kalau tak ada, kita akan mati. Ilmu itu menjadi bahan penting dalam kehidupan. Dia bukan tasannuh,
Istilah yang disebut oleh ulama, yang tasannu' suatu benda yang kita cuba menampilkan yang zahirnya, hakikatnya kita tidak begitu. Kita tampilkan zuhud, rupanya tidak. Kita tampilkan wara', rupanya tidak. Kita tampilkan kita ni macam faham agama, rupa tak faham. Ini tasannu'. Yang ramai orang suka buat benda ni. Dia nak tunjuk macam dia tahu, padahal dia tak tahu. Dia nak tunjuk macam dia master dalam tu, padahal dia tak master pun. Dia nak tunjuk dia bertasawuf, padahal jiwanya kosong daripada sufi. Cakapnya seperti para sufi agung, rupanya kosong. Ini ramai yang cuba buat. Sebab apa? Untuk mendapat pujian yang cepat. Nak dapat pujian cepat, maka dia pun cuba tasannu' secepat mungkin. Kerana itu mereka cenderung dengan pakaian terlebih dahulu, dengan tutur perkataan, dan memilih orang berada di hadapan. Kecenderungan itu wujud. Okay, sebab itu kita dalam beragama bukan kita nak, kita katakan bagi membiarkan datangnya sifat riak ataupun nifak. Tapi kita nak bunuh, nak kontrol sifat riak dan juga nifak. Maka dengan ilmu. Kemudian kata Syekh, kamu ni menipu tak malu ke? Tak malu ke kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui zahir dan batin, yang mengetahui tersembunyi dan yang nyata, yang mengetahui waktu kita berkhalwat bersendirian dan waktu kita bersama orang. Tuan-tuan sekalian, kita kena tahu Allah sentiasa perhati kita, tengok kita, apa kita buat. Niat kita itu ke kerana Allah. Kita hari ini menjalani ibadat puasa, apakah benar kita nak cari keampunannya, keredaannya? Betul atau tidak? Kalau kita tak betul, Allah akan tumbangkan kita sebelum sampai habis Ramadan. Akhirnya ramai mana yang terceceh sebelum habis Ramadan? Kalau kita masuk hari ini awal permulaan ataupun 9 Ramadan, permulaan pertama fasa Ramadan, kalau kita bagikan 3 fasal, fasa pertama, fasa kedua, fasa ketiga, maka Allah Ta'ala akan jadikan ibadat tadi, tempoh ibadat yang panjang, tempoh ibadat tertentu akan gugur satu persatu yang memang tidak menepati kriteria yang Allah nak. Lepas tu kita perhati, kalau kita makin ke tengah Ramadan hujung, apakah momentum kita tu bagus atau tidak? Kalau kita masih jemu, jadi bosan, rasa macam tekanan pula dengan apa kita buat, betulkan balik niat kita. Minta pertolongan Allah. Tengok mana kurang kita, silap kita kat mana. Kita sekarang yang mulai rasa, oh malah dah yang mulai, penat dah berdiri ni, tak nak dah. Atau rasa macam, penatlah saya nak baca Quran. Hari pertama boleh Ustaz, 10 juzuk, hari kedua ni dia juzuk lah. Atau setengah orang kita nak khotang cepat-cepat, lepas tu tak nak baca. Ada juga yang kejar khotang sebab tak nak baca dah, lepas tu dia jadi beban. Itu dia khotang cepat-cepat, dah 15 Ramadan dah khotang, lepas tu tak baca Quran, dah khotang. Ayat dia. Sejak bila pula Al-Quran tu terberhenti dengan sebab khatam? Sejak bila? Quran tak pernah berhenti sampai kita bertemu Allah. Namanya Quran. Apa maksud Quran? Quran dibaca dan dibaca dan dibaca. Atau ada khatam cepat sebab apa? Nak buat jamuan, Ustaz, kena khatam cepat. Buat jamuan. Yang khatam 2 orang, jamuan 200 orang. Kita bukan begitu cara ibadat kita. Kita bukan kejar-kejar untuk tak nak buat. Kita kejar-kejar sebab kita nak buat banyak lagi. Kita nak kejar trik Quran. Trik. Dah habis ni, buat lagi. Biar pahala banyak. Bukan ada setengah orang saya katakan ngaji, Pak Khatam untuk di stop. Kita kena cepatlah, cepat sikit habis. Cepat habis nak ke mana? Nak ke alam barzah ke? Kita nak cepat sikit habis. Tak ada cepat-cepatnya habis. Kita akan terus baca ni sampai bila-bila. Kita akan terus. Saya tak akan berhenti kalau lah 15 Ramadan dah habis, saya ulang balik. Kita baca lagi. Biar sempat 2 kali. Ada lagi 2 hari. Kita kotang lagi tengok setakat mana boleh sampai. Kata kita ada benda kita tak boleh berhenti. Sebagaimana kita tak boleh berhenti bernafas melainkan kita mati. Kita tak boleh berhenti makan melainkan kita tahu kita tak sempurna. Kalau orang stop makan, dah tak nak makan, dia memang ada penyakit banyak dah. Kita tahu. Kalau orang boleh terus makan, oh dia ni sihat orangnya. Demikian ibadat kita. Jadi nilai balik, tidakkah kita malu dengan perbuatan kita di hadapan Allah? Para ulama menyatakan malu ni dia ada 10 jenis malu. Tingkatan-tingkatan malu. Bila Nabi SAW suruh sahabat, Nabi kata, istahyu minallah haqqal haya.
Malulah kamu kepada Allah dengan malu yang sebenar. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, kami dah malulah. Kami memang dah malu. Malu sangat. Nabi kata bukan begitu. Malu yang sebenar kepada Allah Ta'ala ini dengan kamu menjaga kepala kamu dan apa yang ada di kepala kamu. Yang ini semua panca indera pada wajah kita jaga, jangan buat benda yang Allah haramkan. Malu yang sebenar ialah kamu jaga perut kamu dan apa yang dikandung oleh perut kamu. Yang ini sumber rezeki kita. Seorang yang memang teliti sumber rezeki dia daripada cari, sampai belanja, dia makan, semuanya dipastikan halal, dia malu pada Allah. Tapi orang kalau dimakan benda haram tu tanda dia tak malu pada Allah. Dia akan ditanya. Kemudian kata Rasulullah, malu pada Allah ini ialah dia sentiasa ingat mati dan juga hari kehancuran. Wal yazkuril mauta wal bila. Dia ingat mati, dia pun ingat hari kehancuran. Hari di mana dia takkan ada harta, dia takkan ada keluarga, dia takkan ada suami, dia takkan ada isteri, dia takkan ada adik-beradik, dia takkan ada anak-anak, dia cuma seorang. Seorang dalam kegelapan kubur, menunggu hari mahsyar. Inilah bilanya, hancurnya dia. Tak ada apa di tangan dia, tak ada satu sen pun. Tak ada satu pun CJ, tak ada satu pun pangkat. Ingat hari itu. Supaya kita tak sombong. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arada al-akhirah taraka zinatal hayatid dunya. Wa man fa'ala dhalika faqad istahya min Allah haqqal hayat. Dan siapa yang benar-benar nak akhirat, dia akan tinggalkan perhiasan dunia. Apa maksud? Dia akan tinggalkan benda-benda yang tidak perlu. Kita kalau sebut aksesori ni, kalau ada duit okeylah, tak ada duit tak perlu, tak apa, tak payah. Tuan-tuan beli kereta. Dia pun kata ni kereta kalau ada aksesori 52,000. Kalau tak ada 50, kita ada duit sikit, tak apa, saya tak nak aksesori. Sebab cukup tak ada aksesori boleh jalan. Maksudnya kehidupan kita, jangan yang kita cari aksesori sampai ganggu ibadat asas kita. Jangan. Tapi kalau memang ada lapang lagi, boleh ambil aksesori tu. Ada lapang duit, okay, belilah. Tapi kalau kita tuan-tuan ni pun tak terkejar akhirat, kita nak ambil benda-benda dunia lain lagi, jangan. Itu dah aksesori yang boleh merosakkan kita. Kemampuan kita sudah terbatas. Umur kita ni sudah terbatas. Saya umur ni selangkah lagi nak ke akhirat. Masuk 62, 63. Betul, saya kalau orang sebut mati umur pun 63, saya tak heran. Sebab saya kata memang umurnya. Macam kereta kita rosak. Berapa tahun dah kereta ni? 10 tahun. Patut pun. Patut. Tapi sebab tu orang umur masuk 60, dia jangan gembira dengan hidup lagi. Jangan. Dan jangan berangan-berangan dengan hidup lagi. Dan jangan mencari lagi aksesori hidup dia. Sebab dia bukan pada umur yang dia perlu. Dia bukan pada umur dan pada... Dia tidak ada kemampuan umur. Ya mungkin dia ada kemampuan kewangan lain, tapi kemampuan umur. Tentu orang umur 60 ni dikira orang umur yang tak lagi mampu untuk mendapatkan dunia. Tak boleh. Sebab dia umur kritikal. Dia umur untuk dia melangkah sungguh-sungguh ke akhirat. Umur ni umur dia, sebagaimana dia tolak banyak makanan kerana bimbang bertambah penyakit, demikian juga dia menolak semua benda yang melalaikan dia dari Allah. Orang masuk umur 60 bagi makan, tak boleh Ustaz. Saya dah tua tak boleh makan. Ni pun tak boleh, ni pun tak boleh, tak boleh semua. Orang masak pun tak boleh Ustaz, saya cepat keracunan. Tangan bini saya je baru tak keracunan. Ya ada orang macam tu, dia tak boleh makan luar. Bini dia je boleh masak. Dia tahu keterbatasan dia. Bergerak pun dah tak boleh. Maka benda yang sama dia patut faham dari sudut keterbatasan dunia dia. Bahawa dia waktu sekarang sibuk akhirat. Biar dia berjaga malam, biar dia banyak baca Quran, biar dia qiyam. Kalau dia tak ambil kesempatan tu, dia jadi orang paling rugi sekali. Sebab Allah dah sampaikan dia pada satu umur yang menjadikan dia sepatut lebih bersedia. Allah dah beritahu ni umur mati. Tiba-tiba kita tak ambil, kita rugi. Maka kita tak malu kepada Allah dengan sebenar. Sebab itu siapa yang buat macam tu, kata Rasulullah, dia benar-benar malu. Dan ulama pun letak malu. Malu pertama kita panggil hayaul jinayah. Malu kerana kita buat salah. Siapa pun bila buat salah, Allah hadirkan malu, itu tanda dia ada iman. Nabi Allah Adam AS, dia malu nak angkat muka ke langit. Sebab dia pernah buat salah. Walaupun salah pada Nabi bukanlah dosa, tapi malu dia tak pernah angkat ke langit. Dia berdoa pun dia tak angkat ke langit. Kita kalau doa ni, kalau kita angkat kepala ke langit, kata Imam Ibn Hajar,
kiblat solat Kaabah, kiblat doa ialah langit. Kalau kita solat sambil tengok langit tak boleh, makruh. Tapi doa sambil tengok langit boleh. Bukan itu kiblatnya. Ya Allah. Kita tak mungkin berdoa ya Allah ke bawah tak. Kita akan rasa khusyuk hadir tengok ya Allah. Dan Nabi SAW memandang ke langit waktu berdoa. Dia ada satu benda yang mendekatkan kita dengan kemustajaban waktu kita melihat ke langit. Kita akan rasa ya Allah. Semua orang secara fitrah ada perasaan itu. Jadi malu sebab buat jenayah. Buat salah kita pun rasa malu. Allah, saya terlepas tak keluar zakat. Saya terlepas Ustaz, puasa tak cukup. Buat salah. Kita rasa malu. Allah, saya begitu begini. Baik, ini tanda orang di iman. Dia panggil malu jenayah lepas buat salah. Yang kedua dinamakan sebagai malu taksir. Malu merasakan dirinya sentiasa tak cukup dengan apa yang dia buat. Malaikat daripada awal dicipta sujud pada Allah sehingga datang tiupan sangkakala oleh Israfil. Mereka kata, ya Allah, kami tak ibadat dengan sungguh-sungguh. Ni rasa kurang. Tentu kita kalau tengok kita ni ibadat kita penuh kekurangan. Walaupun saya Ustaz alhamdulillah solat tak pernah tinggal, qiyamul lail tak pernah tinggal, tapi saya tahu kekurangan ibadat saya. Saya tahu. Ada orang kata, oh, ni dah bagus. Saya tengok masjid tak pernah habis. Tapi kita tahu kekurangan ibadat, mutu ibadat kita tahu. Ini taksir, malu kerana taksir. Ini lagi tinggi pangkat dia. Orang sentiasa melihat dirinya tidak sempurna dalam memberi hak kepada Allah. Tuan-tuan kita gini. Kalau tuan-tuan diminta beri hadiah pada raja, agak-agak hadiah apa yang berbaloi untuk raja tu? Agak-agak lah. Saya tak rasa ada hadiah yang berbaloi untuk beri saya beri pada raja. Sebab raja ni dia boleh buat apa. Atau nama atas nama raja ni, dia boleh beli benda yang saya nak beri tu, lebih pada tu. Kalau tuan-tuan diminta beri hadiah pada raja, tuan-tuan nak beri hadiah apa? Melainkan kita rasa apa yang kita beri ni kecil. Kita akan rasa kecil, tak ada. Kita nak beri dia seluar, dia boleh beli kilang seluar. Kita nak beri dia kuih kek, dia boleh beli kilang kek. Kita nak beri dia kereta sebiji, dia boleh beli semua kilang kereta tu. Ni kita cerita raja dunia. Tuan-tuan nak beri apa? Nak beri buah durian musangking, dia semua jenis buah durian dia boleh beli. Jadi kita rasa tak ada hadiah yang menjadikan kita berbangga beri hadiah sebab kita tahu tak layak pun. Tak layak pun. Sama juga tuan-tuan bila kita buat ibadat di hadapan Allah. Kita rasa sempurna kita beri pada Allah ibadat. Solat 2 rakaat pun kita tak boleh khusyuk. Macam mana kita nak cerita yang lain-lain? Oh, Allahu Akbar aja ingat Allah. Lepas tu tak mana kita pun tak tahu. Tak tahu imam sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun bagi salam. Satu itu kecuaian. Kita tahu. Taksir kita bagi. Yang ketiga, dipanggil malu kerana menghormati. Ijlal. Manusia ni bila dia menghormati seseorang, dia datang rasa malu. Ada sahabat bila jumpa Rasulullah bergementar tangan. Kenapa? Haibah Rasulullah. Amru bin Al-As berkata, saya kalau tengok Rasulullah, saya tak boleh tenung wajah Rasulullah. Kerana haibah dia memenuhi pandangan saya. Kalau Nabi tengok balik saya akan tunduk. Takut. Dia punya haibah. Ini malu kerana hormat. Dan yang keempat kata ulama, malu kerana sifat pemurah. Karam. Malu kerana sifat pemurah yang ada. Orang pemurah dia ada sifat malu. Bila dia tak boleh beri pemurah yang sebenar dia. Satu ketika, Rasulullah SAW berkahwin dengan Zainab. Radhiyallahu ta'ala anha. Bila berkahwin dengan Zainab, itu Zainab binti Jahash. Radhiyallahu ta'ala anha. Maka sahabat-sahabat pun datang rumah lah buat jamuan. Makan. Tapi masalah sahabat tak balik-balik. Makan. Rasulullah kahwin Zainab. Kita kalau pergi rumah orang malam-malam, orang ajak makan, jangan duduk lama. Dah makan, belah. Bahasa kasar, belah. Dah makan, balik. Rumah orang. Kalau kat surau tak apa. Ni surau dia balik cepat pula. Surau tak apa, dia bukan punya siapa-siapa. Ni tak balik pun tak apa, orang tak Allah. Tapi kalau rumah orang, kita kena tahu limitation ataupun masa. Sebab rumah itu aurat dia. Rumah itu kebebasan. Siapa pun kalau nak pergi rumah orang, pertama dia kena tahu ialah berapa minit dia kena duduk. Dia kena tahu.
Dia tak boleh kata jangan dia terpedaya tuan rumah kata tak apalah duduklah dulu dah nanti bila kau nak balik. Jadi dia kena faham benda tu. Itu uruf. Tuan-tuan bila pergi rumah dah ada bajet. Berapa mana? 5 minit, 10 minit. Tengok kesesuaian orang tu. Dan kita pun kenal orangnya. Dan kita pun tengok dia dalam keadaan macam mana. Oh dia dah nak ngantuk, tidur. Tak apalah balik awal. Saya pun tahu dia jenis tidur 10.30. Takkanlah kita nak ajak dia dalam keadaan dia menguap. Dia nak halau kita, dia malu. Ini panggil malu karam, orang baik. Kisah Zainab radhiyallahu ta'ala bila kahwin, maka Rasulullah pun tunggu nak bagi makan. Sahabat-sahabat makan, sembang pula. Sembang. Maka Rasulullah tengok, tak balik-balik. Lalu Rasulullah SAW, antara akhlak Rasulullah, Nabi tak akan halau orang. Dan mana-mana tuan rumah yang baik, dia tak mungkin halau orang. Tak mungkin. Dia akan beri, biar tetamu tu faham sendiri kena balik. Dia tak kata, awak bila nak balik? Dia akan tanya. Melainkan dia memang jenis orang bukan pemurah. Orang pemurah dia tak akan buat. Dia Rasulullah pun tak akan suruh sahabat balik. Tapi diamlah, tunggu. Lalu Rasulullah pergi ke rumah isteri yang lain. Pergi. Sambil isteri lain mengucapkan tahniah atas perkahwinannya. Mendoakan keberkatan perkahwinan. Kemudian Nabi patah balik, tak balik lagi. Pergi balik, jumpa isteri lain pula. Beri salam, mendoakan keberkatan. Dan isterinya juga mendoakan keberkatan kepada perkahwinannya. Rasulullah patah lagi. Patah balik, sahabat masih macam tu makan. Sebahagian mereka tak balik. Dia rasa seronok lepas umur Rasulullah. Dia tahu Rasulullah nak tidur. Dia tak tahu ini malam perkahwinan. Dia macam tak faham. Akhirnya tu ayat. Memerintahkan supaya pada sahabat ini, bukan semua orang Islam belajar. Bila kita pergi rumah orang, bila selesai hajat tuan rumah kita makan, maka balik. Balik. Kita tak ada lagi urusan dengan dia. Wala musta'nisi li hadis. Jangan kamu tunggu lama untuk bersembang lagi. Fa idza ta'imtum fantashiru. Bila kamu dah makan kata Allah, baliklah. Intashiru, baliklah. Tu tuan-tuan ada adab kita kalau pergi jamuan rumah orang, letak satu tu makan balik. Ni siap berdebat pula. Buat anjuran debat rumah orang. Tuan rumah tengok sejam kita. Dan ini peraturan kita pergi rumah orang. Sebelum kita cerita peraturan adab dan sebagainya, letak masa dulu. Berapa minit? Sama juga kita berjalan raya. Jalan raya rumah orang. Tak kira raya apa kita berjalan. Pun kita ada masa ni, berapa minit nak duduk. Sebab dia pun ada tetamu lain. Dia pun ada saudara lain. Dia pun ada urusan lain. Okey dah. Siapa yang pergi rumah orang, dia jaga masa, orang suka dia datang. Dan dia juga jaga kekerapan. Disebut dalam hadis, zur ghibban tazdad hubban. Ziarahlah sekali-sekala, kamu akan disayangi. Tapi kalau tiap-tiap hari ziarah, orang tak suka kita. Ziarah dia mesti sifatnya sekali-sekala. Dia ada waktu ziarah. Bukan sehari ni nak ziarah, esok pun nak ziarah. Ziarah pula waktu tengah hari pula ke ziarah. Kira-kira lepas makan tengah hari sebulan, okey lah saat ziarah ni. Akhirnya dia akan dibenci. Sebab itu Nabi kata, zur ghibban tazdad hubban. Ziarahlah sekali-sekala, akan datang kasih sayang. Kemudian malu yang berikutnya dipanggil malu hasyamah. Malu hasyamah ni malu kerana tidak mahu ada keaiban diketahui oleh orang lain. Kita dalam rumah tangga tak nak cerita rumah tangga kita sebab malu ni panggil malu hasyamah. Apa maksud hasyamah? Menutup aib. Dia kalau suami yang baik, dia tak mungkin dedahkan hal rumah tangga. Malaikat dia tak malu. Dia pun cerita lah, ustaz, isteri saya, bini saya. Habis aib bini dia. Ni lelaki tak malu. Atau bini pula, ustaz, suami saya memang tak boleh harap, ustaz. Harap pun terak. Macam tu. Memang tak boleh itu, lembek, betak, duk cerita. Ini orang tak malu. Tapi orang malu, kalau kita tanya hal rumah tangga, dia tak akan cerita. Mereka itu baik. Alhamdulillah, okey. Atau orang terdekat, mak dia tanya, macam mana rumah tangga kau? Okey, baik. Sebagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim bertanya kepada isteri Ismail yang salihah. Macam mana kehidupan? Alhamdulillah, okey. Lalu kata Ibrahim beritahu pada Ismail supaya tetapkan benda pintu ni. Maksudnya tetapkan ini isteri baik. Sebab dia antara isteri baik, antara suami baik, dia tak akan dedahkan kecacatan, keaiban rumah tangganya pada orang lain. Tak mungkin. Allahumma illa melainkan untuk ditanya fatwa. Saya nak tanya fatwa. Suami saya tak beri nafkah. Macam mana ni Ustaz? Hukum dia. Atau suami saya dia begini. Atau isteri saya Ustaz
Dia keluar rumah tak minta izin, dia nak keluar, dia keluar. Tapi dia tak keluar jauh, dia keluar depan tu je. Keluar sampah-sampah kat luar. Pun dia kira keluar juga. Keluar kat halaman rumah, tapi saya kira dia keluar tak minta izin. Dia ada setengah suami, isteri nak turun katil pun kena minta izin. Bang, saya nak turun kejap. Tak boleh suami dia. Dia ada, dia tak boleh. Dia nak ke bilik air lebih kurang, dia kena minta izin. Suami tak izin, terkencing dia kat situ. Dia menjaga keizinan. Yang ada satu sudut bagus. Satu sudut yang lain mungkin kita katakan overpower tu, abuse power tu, penyalahguna kuasa tu mungkin ada. Setengah suami menyalahguna kuasa, setengah mak ayah menyalahguna kuasa. Yang tak patut atas nama dia ada hak mengizinkan, maka digunakan sepenuhnya. Atau nak ke mana beritahu, nak ke mana? Bilik air beritahu. Dia macam cikgu disiplin sekolah dulu. Bilik air kena beritahu. Balik bilik air beritahu. Maka orang yang ada malu hasyamah ini, dia suka tutup keaiban. Sebab itu Senadi, waktu nak tanya fatwa berkenaan dengan dirinya, sebab dia seorang, kata Senadi, kuntu rajulan madza, aku seorang lelaki yang banyak keluar mazi. Mazi selalu keluar, air mazi. Air mazi lah air yang keluar sebelum keluar air mani. Air mazi keluar ketika benda syahwat, tapi tidak bersangatan seperti mani. Air mani dia keluar memancut, tapi air mazi tidak. Air mazi sifatnya jernih. Manakala air mani sifatnya keruh. Tapi orang yang biasa keluar air mazi ni kira orang kuat. Orang kuat. Senadi dia kata, aku sentiasa bermazi. Tapi nak tanya malu lah, sebab kedudukan anaknya Fatimah di sisi aku, Fatimah tu, bini aku. Dia nanti, ialah, fikir, tak nak benda tak sampai terfikir begitu. Lalu panggil Miqdad bin Aswad, Miqdad, kau tanya soalan kepada Rasulullah. Pada Sayyidina Ali ni dekat dengan Rasulullah. Menantu. Bukan sekadar menantu. Bukan ada hubungan keluarga. Merupakan sepupu Nabi SAW, Sayyidina Ali. Kerana Abu Talib bapa saudara Rasulullah. Maka Ali bin Abi Talib, sepupu. Mana dekat sangat. Bukan Ali radhiyallahu ta'ala anhu anak angkat. Rasulullah mengambilnya anak angkat. Di mana Rasulullah berpakat dengan Abbas, jomlah kita ambil anak angkat. Siang Abu Talib ni ramai anak. Lalu kata Rasulullah, saya akan ambil Ali sebagai anak saya, anak angkat. Supaya kurang bebanan Abu Talib. Manakala Abbas ambil seorang anak Abu Talib. Ambil. Jadi Sayyidina Ali tetap malu nak tanya. Sebab ini agak sensitif. Lalu kata Miqdad, ya Rasulullah, apa nak dibuat bila seorang lelaki dibalai dengan mazi? Kata Nabi SAW, ya Rasul zakarahu summa yatawadda. Dia basuh kemaluan dia, kemudian dia berwuduk. Dia tak perlu mandi wajib. Sebab air itu dia ada sembilan dari sudut, dia akan keluar ketika bersyahwat. Tapi dia tak keluar betul macam air mani. Tapi kan sifat syahwat tu bila keluar, bila orang lelaki bersyahwat, dia akan keluar mazi. Maka sahabat menyangka kena mandi wajib. Maka Rasulullah kata, yaksi zakarahu, dia basuh kemaluannya, tempat keluar mazi. Summa yatawadda, kemudian dia ambil wuduk. Maka selesai. Jadi Sayyidina Ali tak tanya direct kan hasyamah. Kerana rahsia rumah tangga tak naklah bapa mentua tahu. Macam tu. Kita sama tuan-tuan dalam hal rumah tangga, jangan duk sampai viral. Nak marah bini kita pun viral juga. Bini pun sama viral. Ni suami tak guna, tengok viral. Tak ada geng-geng viral ni, dia buat satu dosa besar. Kan dia mendedahkan keaiban. Ini kita akan huraikan nanti tajuk dalam masalah suka menyebarkan kejahatan. Yang suka viral. Disebutlah hadis yang banyak. InsyaAllah saya ada peluang, saya akan cakap tentang isu tersebut dengan detail berdasarkan hadis Nabi SAW. Kemudian, malu yang berikutnya kita panggil malu istihqarun nafs. Rasa tak layak diri ini. Tak layak. Malu kerana rasa kita namakan sebagai orang yang merasakan benda ni tak patut dia buat. Walaupun benda tu dia boleh buat. Contoh, Nabi Allah Musa AS dikata, ya Allah, aku malu minta dunia dengan kamu, ya Allah. Sebab dia Nabi. Kan nak minta benda dunia. Malu nak minta dunia. Lalu Allah berfirman, hai Musa, jangan kau malu minta dunia dengan aku walaupun kamu hendak garam untuk menguli tepungmu atau memohon makanan untuk kambingmu. Jangan malu, minta dengan aku. Ya, dan kedudukan. Kita kan tuan-tuan kalau sebut doa kita nak doa apa? Yang besar-besar lah, grand-grand. Nak minta kecil rasa macam malu pula.
Pada Allah Ta'ala, tiada benda yang menghalang Allah nak beri. Kita kan nak minta, ya Allah, berilah aku kasut baru, malu Ustaz. Kita kan minta syurga, neraka je Ustaz. Minta masuk syurga, jauh neraka. Tapi saya nak kasut baru, nak minta dengan Allah boleh tak? Rasa macam tak layak minta. 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 Ya Allah nak kasut baru. Ya Allah aku nak biar tahun ni dapat bonus, nak buat dapur baru. Nak ajak orang datang makan rumah aku ramai-ramai. Tetapi minta dengan Allah apa pun. Tidak ada benda yang membebankan Allah untuk beri. Dan tidak ada benda yang Allah pandang hina benda kita minta. Sebagaimana benda itu ialah bukan maksiat. Kita kadang-kadang jumpa orang kaya nak minta RM1 macam tak layak. Misalnya. Kena minta RM1 ni. Tapi minta RM1, kita pun tahu kita pun tak layak. Jadi kita nak minta. Kadang-kadang kita nak minta dengan orang besar-besar. Buat sesuatu yang kecil. Kita memang dia tak pandang. Walau orang ni dipandang dia okey. Tak ada masalah. Kita rasa macam tak layak ni nak suruh. Ni orang besar ni boleh tak ambil air basuh tangan saya. Uish, jangan. Dia tu datuk, awak tu siapa? Kita rasa istihqar nafs. Rasa macam hina tak layak. Ini juga ada sifat malu. Ini tak layak dengan Allah. Tapi mungkin kita layak dengan orang, tapi tidak dengan Allah. Kerana Allah tak ada benda yang patut dimalukan dalam memohon pada Allah. Kerana saya katakan memang ada orang nak minta benda-benda yang kecil-kecil dia malu. Dia macam tak terkeluar. Sebab tu doa dia macam lekat kat halkom dia. Dia banyak benda nak minta tapi Ustaz, pertama saya tak kerti nak sebut ikut Arab. Bahasa menjadi penghalang dia. Tuan-tuan dalam doa, bahasa tak boleh jadi penghalang. Uslub ataupun gaya bahasa juga tak boleh jadi penghalang. Yelah saat kita dengar orang doa ni kan macam lagu-lagu sikit. Dia punya baris belakang sama. Saya tak erti benda tu. Ada orang di doa Melayu pun nampak cantik susunan ayat. Saya tak erti lah ayat-ayat. Ni jenis kita ni ayat pasar je boleh. Boleh tak Ustaz minta ayat broken ni? Nak guna ayat broken dengan Allah, minta. Lakukan. Tapi kita rasa macam tak layak. Tak apa, Allah layak. Maksudnya, Allah tak ada masalah benda tu. Ada orang nak doa bahasa Jawa pun malu Ustaz. Cakap bahasa Jawa uduhnya. Saya nak belajar bahasa Arab. Bahasa Arab pula, sebab berbelit lidah pula. Tentang apa bahasa yang kita boleh? Atau bahasa pasar kita. Bahasa saya ni biasa cakap akumu Ustaz, boleh tak? Cakap, tak ada masalah. Bagaimana bahasa tadi ada nilai penghormatan dalam budaya dan uruf kita. Maka ini benda-benda yang kita katakan tak perlu dimalu. Ni ada orang dia tak erti cakap. Anan, tak pandai cakap walu je. Doa pun ya Allah, wa mau. Tuan-tuan kalau dia bukan niat mempermainkan. Dan itu bahasa dia. Maka tak ada masalah apa-apa. Tak ada masalah. Dia tak ada niat nak mainkan. Kan doa ini bukanlah tempat main, sungguh. Cuma kadang-kadang saya katakan ada orang dia rasa terhalang kerana bahasa, kerana lenggok, gaya bahasa. Dia tak pandai. Jadi ustaz doa, ustaz pandai doa. Saya tak pandai doa. Kenapa awak tak pandai doa? Pandai cakap? Pandai? Itulah doa. Cakap. Doa itulah kamu cakap. Cuma bezanya kamu cakap dengan Allah, bukan cakap dengan orang. Apa yang kita pandai. Tapi kita rasa istihqar nafs. Rasa macam hina diri kita. Itu ada orang angkat tangan tak doa pun. Sebab tak erti nak sebut. Tak tersebut. Nak. Tapi ada doa tu tak ingat Ustaz. Doa dia apa lama dah tak ingat. Jadi doa angkat tangan saja. Itu ada orang suka aminkan doa orang senang Ustaz. Kita amin doa orang. Tetapi kadang-kadang kita amin doa orang ni bagus. Tapi kita kan ada permintaan kita. Kita ada permintaan kita sendiri yang mungkin orang lain tak tahu. Permintaan-permintaan kita mungkin kita malu nak ucap, ya Allah aku ni cemburu, boleh tak buang cemburu. Malu. Orang dengar, oh cemburu punya awak ni. Ya Allah aku ni seorang yang pemalu, boleh tak jangan malu sangat. Sampai nak beratur makan pun tak, tu lapar. Malu. Dia seorang hamba Allah. Pergi makan kat hotel. Bila pergi makan hotel, dia tak makan. Pergi tapi tak makan. Tanya kenapa? Kata dia tak jumpa pinggan. Pinggan hotel kan sorok-sorok bawah. Dia ingat pinggan macam rumah dia tak atas macam tu. Kalau orang pergi makan buffet hotel kan, memang pinggan dia sorok-sorok makan bawah. Nak sebab kekemasan. Dia tak jumpa, dia pun balik tak makan. Saya kata kenapa tak tanya orang? Malu. Lepas tu dah lapar. Dah. Duduk hotel. Masuk tempat hotel tapi tak jumpa. Makanan banyak, pinggan tak jumpa, akhirnya dia tak makan balik. Ada juga. Dia nak tanya orang, dia rasa macam tak layak tanya soalan ni. Ada soalan-soalan nampak macam kita tanya Ustaz nampak
macam hilir sangat, hulu sangat. Tanyalah apa masalahnya. Tanya. Boleh tak ada pinggang kat mana? Dia tu. Lain kali kita pula boleh beritahu orang. Kadang-kadang ni kan, hotel kan makanan ni banyak. Tak jumpa cari mana makanan tu. Akhirnya tak makan. Terpaksalah dia makan yang Mak Saleh punya. Konflik je makan. Kenapa? Tak jumpa nasi lemak. Padahal sana nasi lemak, nasi minyak. Sebab apa dia malu nak jalan-jalan? Malu. Ini malu-malu dia panggil istihqarun nafs. Dia pun malu nak tanya, dia pun malu sikit. Kemudian malu, seterusnya dipanggil malu mahabbah. Kita tuan-tuan bila sayang sangat seorang, malu tu akan datang. Sayang seorang, akan datang sifat malu kita. Kadang mana sayang kita pada seseorang, kadang itulah malu kita tak nak buat benda yang guris hati dia. Kita tu takut cakap bahasa dia akan kecil hati. Ini kekasih kita. Apatah lagi kalau kita bercinta dengan Allah. Kita bercinta dengan Nabi SAW. Kita bimbang ada benda yang menyalahi sunnahnya. Amat takut kita. Maka datang sifat malu. Dan malu seterusnya disebut oleh ulama' sebagai malu ubudiyah. Yang malu perhambaan. Macam mana malu perhambaan? Dengan melihat nikmat Allah yang banyak, tetapi dia tidak mensyukurinya dengan beribadat. Allah kalau nak kira nikmat yang Allah bagi banyaknya, tapi saya ibadat sikit. Umpama orang bayar gaji banyak, kerja kita sikit. Okey, saya bagi gaji awak 10,000. Kerja kita sikit kita buat, kita sendiri malu. Dia tak kata apa, dia diam je. Lalu kita sendiri tahu, minta nilai kerja 10,000 macam mana. Tuan-tuan, letaklah nilai macam mana kita nak ibadat dengan nikmat yang Allah bagi pada kita. Apa nilai yang selayak? Kalau saya kata pun tak sama selayaknya. Dengan Allah bagi kita umur panjang macam ni, sampai nampak cucu, nampak cicit. Allah bagi kita rezeki, sampai alhamdulillah kita tak pernah lah loan ni, pakai kad kredit pun tak pernah. Ya, masing-masing ada cara nikmat masing-masing lah. Kalau pun ada orang berhutang, alhamdulillah boleh bayar. Tuan-tuan lihat sepanjang nikmat kita, dan lihat sejauh mana kita mensyukuri dengan ibadat kita. Bagaimana? Umpama saya katakan kalau tuan-tuan jumpa orang yang selalu beri pada kita sesuatu. Ni kita ada jiran, dia hantar makan pagi, makan tengah hari, makan malam. Dia hantar je, tak pernah berhenti. Dia pun tak pernah nak dengar kita ucap terima kasih. Tak ada pun nak kita nak sebut dia dah lari. Dia pun tak tanya pinggang yang diberi tu, hantar balik ke tak. Dia pun tak tanya. Dia baik. Tuan-tuan, macam mana kita waktu jumpa dengan dia? Kita pun fikir nak buat baik. Seperti nilai dia buat baik pada kita. Nak buat baik. Agak-agak kalau dia kata minta tolong, kita pertama duduk depan pintu dia. Dia kata dia nak bawa rewang, kita orang pertama sampai rumah dia. Kerana kebaikan dia. Ini panggil ubudiyah. Manusia, dia akan menjadi hamba kepada siapa yang beri nikmat pada dia. Manusia. Ikan, sebebas di lautan dia berenang, lalu kita beri dia sedikit umpan, dia pun melekat dengan kita dan jadi milik kita. Sebab kita beri dia sikit je. Dan dia makan benda tu, dia akan jadi hamba kita. Terus kita angkat-angkat. Tuan-tuan, kita dengan nikmat yang banyak, kita adalah hamba Allah. Maka apa lagi kita nak kata dengan nikmat Allah? Sebagaimana Allah berfirman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Nikmat yang manakah lagi, wahai manusia dan jin, kamu dustakan? Apa benda yang kamu tak dapat? Sehingga kamu tidak mahu menyembah Allah. Apa yang kau tak dapat? Apa benda yang kita tak perolehi sehingga kita tidak mahu memuliakan Ramadan? Ramadan telah jadikan ramai orang kaya. Dengan bazar Ramadan ni. Jual kurma. Ramadan telah menjadikan ramai orang mendapat keuntungan-keuntungannya. Jual baju raya. Kios, pasar raya untuk. Bayangkan Allah beri Ramadan, berapa juta orang kaya. Tapi berapa orang bersyukur dengan Allah dengan menghidupkan Ramadan? Apa yang telah Ramadan beri pada kita? Dengan sebab Ramadan tu tengok, tercipta ramai jutawan-jutawan Ramadan. Ambil jutawan kurma, jutawan baju raya, jutawan biskut raya, jutawan krepek raya. Ni semua ni lahir berkat Ramadan. Bayangkan tak ada Ramadan. Kamu dah nampak Ramadan memuliakan kamu tadi. Apa yang kamu beri pada Ramadan? Kita pula apa benda kita bagi? Dengan nikmat Allah bagi Ramadan. Puasa jaga tak? Tarawih jaga tak? Sedangkan benda tu kalau mau buat tak halang apa pun. Ini kat pasar-pasar pun boleh buat tarawih kejap. Tak ada masalah. Boleh. Tapi bila kita tak nak buat, itu alasan. Jadi kadang-kadang tuan-tuan, bila atas nama perhambaan, kita patut rasa malu dengan nikmat yang Allah beri banyak. Tapi kita tak pernah bersyukur dengan sepatutnya dengan menunjukkan perhambaan.
perhambaan kita pada Allah. Yang saya kata setiap nikmat Allah, Allah jadikan ramai manusia kaya. Haji ramai mana kaya. Sebab haji tu ramai orang kaya. Sebab korban ramai orang kaya. Sebab akikah ramai orang kaya. Bela kambing untuk akikah. Itu datang dari mana? Dari Allah. Allah syariatkan akikah. Akhirnya kaya semua tokai-tokai kambing. Kaya semua catering-catering tukang masak. Sama hal-hal yang lain kita lihat. Allah kayakan kita dengan hukum hakamnya. Sebab ada hukum hakam tadi, kaya. Diwajibkan sembahyang. Kaya semua kedai-kedai kain pelikat. Kedai-kedai kopiah. Kedai-kedai baju. Kedai-kedai sejadah. Semua kaya. Kenapa? Kerana sembahyang. Lihat nikmat Allah, tanpa kita sudah datang melalui peribadat, membentuk orang-orang yang mendapat nikmat yang banyak. Tapi syukur tak kita? Kita ni, kita. Mungkin kita tak terlibat jual sejadah, tak terlibat jual kopiah, tak terlibat jual kain pelikat. Tapi kita mungkin dapat keuntungan cara lain. Maka apakah kita bersyukur sehingga datang sifat malu perhambaan. Kemudian malu berikutnya, itu malu yang ke-9 kata ulama', dipanggil malu asyaraf dan izzah. Malu kemuliaan. Tuan-tuan, kita orang mulia, kita malu buat benda yang rendah daripada apa sepatut kita buat. Contoh, kalau saya ni orang kaya, takkan saya nak derma RM10? Malu lah saya. Malu. Saya tahu labor saya. Saya boleh beri 1,000. Maka ini malu yang datang sehingga dia buat sesuatu ikut labor dia. Tuan-tuan, kita kalau hal dunia pun malu. Allah Ustaz, saya kaya takkan nak beli jam RM10 Ustaz. Paling kurang jam RM10,000. Ini RM10,000 pun saya beri untuk pembantu rumah, bukan saya lagi tu. Paling kurang jam saya Ustaz RM100,000. Tu RM100,000 tu adik saya sebenarnya saya beli, bukan saya. Paling kurang saya RM1,000,000. Sebab dia tahu labor dia. Tuan-tuan, orang kalau dia labor harta begini, kita pun suruh dia naik kereta kecil. Dia naik, dia kadang dia menangis. Sebab bukan labor dia, menangis dia. Suruh dia naik Viva, tak boleh dia. Kalau dia kaya sangat ni. Dia, saya boleh beli kapal terbang. Kenapa saya nak naik Viva? Contoh. Tetapi tuan-tuan, kita tak nak praktik dalam hal duniawi. Duniawi kita boleh saja humble, rendah diri. Walaupun kita kaya pakai jam RM10 pun tak ada kisah. Tapi kita bercakap hal akhirat. Tuan-tuan, kalau kita kaya, tapi bila time derma, kita derma macam orang miskin, malulah kita. Sehingga Rasul kata apa? Sabaka dirham, mi'ata dirham. 1 dirham mengalahkan 100 dirham. Lalu sahabat tanya, Rasulullah, bagaimana 1 dirham mengalahkan 100 dirham? Ya, kerana 1 dirham ini datang daripada orang miskin, yang merupakan 50% daripada duit dia. Dia ada 2 dirham, 1 dirham dia derma. Ada pun 100 dirham tadi, datang daripada orang kaya, yang 100 dirham itu mungkin 1/10 daripada rezeki dia. Dia ada 1,000 dirham. Berarti orang miskin ni lebih banyak pahala daripada dia, walaupun derma 1 dirham. Sebab 1 dirham daripada 2 dirham, 50%. Yang orang kaya ni pula dia derma 100, bunyi banyak. Tapi 100 dia daripada 1,000, berarti 1/10. Baik, kalau kita lihat pecahan siapa lebih besar? 1/10 atau 1/2? Kita kata 1/2. Baik, begitu pecahan Allah lihat. Jadi kalau kita Allah beri limpah nikmat banyak, tiba-tiba kita pun tetamu datang, kita pun angkat biskut, kerepek, tak malu ke kedudukan nikmat Allah beri pada kita? Lepas tu kita angkat kambing, seekor, unta ke seekor. Sebab kita orang berada. Kini ini kita katakan sifat menghargai nikmat. Sebab dalam hadis Nabi kata Allah suka seorang hamba, bila Allah beri nikmat, Allah nak tengok mana dia. Innallaha yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi ni'matan an yara athara ni'mati 'alaihi. Allah suka kalau Allah beri satu nikmat, mana kesan nikmat? Mana? Sebab bila tetamu tu datang rumah saya, dia tahu kesan nikmatnya. Saya akan bagi dia makan sarapan sampai tengah malam. Kerana ini nikmat. Kalau kita pula jenis sikit tak apa. Saya boleh bagi dia makan sekadar biskut, kering dan sebagainya. Itu kemampuan saya. Tidak tercela. Ni kita bercerita orang yang Allah beri nikmat banyak. Waktu dia nak buat benda akhirat, dia buat macam orang tak ada duit. Padahal dia boleh. Ini takkan nak derma ni, dia buat tu seorang dia je. Maka itu tanda dia malu dengan kemuliaan Allah beri pada dia. Dia panggil ni malu sebagai syaraf. Orang yang ada maruah. Orang yang ada izzah. Dan kita lihat bagaimana sahabat-sahabat mereka ni ada izzah. Kalau mereka benar kaya, mereka takkan derma macam orang miskin. Tak. Mereka derma macam orang kaya. Kita, saya katakan dalam berbelanja, kita belanja macam orang kaya. Tapi dalam buat kebajikan, kita buat kebajikan teruk pada orang miskin. Berarti kita tak menghargai nikmat. Dan last kali terpanggil malu seseorang dengan dirinya. Hayaul mar'i min nafsihi. Dia malu pada dirinya sendiri. Tuan-tuan, kita tahu diri kita lemah. Kita tahu diri kita ni akan mati. Kita tahu diri ni akan binasa.
Maka dia malu sehingga untuk dia sombong. Dia tahu dia keluar daripada lubang najis. Lubang yang tempat keluar najis. 2 kali. Sekali melalui ayahnya berupa air mani. Sekali melalui ibunya berupa anak. Keduanya daripada lubang najis. Dia pun tahu. Ini menjadikan dia malu, nak sombong, nak ego. Saya keluar daripada 2 lubang najis. Saya nanti akan jadi bangkai mayat. Akan hancur. Mata tercabut. Sendi tercabut. Semua akan gugur. Siapa saya? Tentu orang ni dia malu diri dia sendiri. Tentu kalau kita tengok diri kita, siapa kita? Siapa kita? Kalau pun hari ni kita orang alim ke, kita orang kaya, kita menteri, kita sebenarnya siapa? Tengok diri kita waktu lahir dengan telanjang. Siapa kita? Lemah. Ni kalau tidak kerana perlindungan Allah, dah lama kita mati. Semuanya lembut. Kita punya tengkorak pun lembut. Ni kalau picik je pecah. Tulang-tulang kita lembut. Lalu Allah Ta'ala pelihara kita sampai kita besar hari ni. Hari ni kita gagah lah sikit. Nak sombong apa, gagah kita pun akan lemah balik. Nanti beruban, naik uban. Orat pun mula jadi keras. Dulu lutut boleh bengkok, sekarang dah tak boleh bengkok. Sekarang kita pun dah nampak. Kita siapa tuan? Kita siapa? Sebab tu kadang-kadang kita nak action depan orang ni. Nak angkat diri, kita rasa kita tak layak. Walaupun orang beri kita jawatan pengarah ke menteri, saya tak berani nak besarkan diri saya hatta di hadapan orang paling bawah sekali. Sebab saya tahu siapa saya. Lepas tu orang kata macam mana pun kita tinggi, jangan lupa rumput kita pijak. Jangan lupa tanah tempat kita akan dikebumikan. Kita semua daripada bawah, kembali ke bawah. Daripada tanah maksudnya, dan kembali ke tanah. Maka untuk apa kita angkat diri kita? Sehingga datang rasa malu. Orang macam ni tuan-tuan dia boleh hidup dengan semua orang. Sebab apa? Dia tak ada benda yang dia nak sombongkan. Walaupun dengan apa pun kelebihan yang Allah beri, saya tak ada benda saya nak sombong. Tapi inilah dia ilmu yang menghasilkan malu, yang menghasilkan ketelusan dalam amal kepada Allah. Sebab itu untuk dapat benda ni semua, kata Syekh Abdul Qadir, banyakkan bertaubat. Taubat pada Allah. Dan dekatkan diri kita kepada Allah. Buat semua perintah. Tinggalkan semua larangan. Nasihat Allah sayang kita. Dan bila Allah sayang kita, Allah akan jadikan semua makhluk sayang kita. Melainkan orang kafir dan munafik tak akan suka kita. Sebab itu sunnatullah. Orang baik yang Allah suka, orang munafik kafir dia tak akan suka. Sebab berlawanan dengan apa yang dia buat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.